Dua pemimpin, mereka sudah tiada. Sekarang mereka ada kumpulan pemimpin yang lain. Mereka mungkin sudah pergi, siapa tahu. Dan tahu tak, saya juga boleh hilang sebab saya adalah sasaran nombor satu mereka. Ia tersebar di merata tempat. Saya nombor satu sebab mereka adalah sampah. Mereka bertindak begini dan sudah lakukan ini selama 47 tahun. Tapi saya buat apa yang betul untuk negara. Saya buat apa yang betul untuk dunia. Mereka mesti dihentikan. Mereka telah membunuh beratus ribu orang. Mereka telah membunuh 52.000 orang dalam protes baru-baru ini. Jadi bila awak kata kita tidak berjalan dengan baik, saya rasa kita sangat hebat. Tentera kita memang luar biasa. Iran meletakkan ganjaran berbilion ke atas nyawa Trump dan kehilangan 8 anggota tentera dalam serangan balas Amerika. Krisis meletus pada hari Rabu, 8 Julai 2026, ketika Donald Trump berada di Ankara, Turki, semasa sidang kemuncak NATO, mengatakan bahawa rejim Iran mahu dia mati dan dia berada di tangga teratas senarai sasaran Teheran. Pada masa yang sama, media rasmi Iran mengakui terdapat korban di selatan Iran selepas serangan Amerika Syarikat ke atas kawasan yang berkaitan dengan pasukan tentera raja. Kerajaan Amerika Syarikat menyatakan bahawa tindak balas itu datang selepas serangan terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz, laluan penting untuk tenaga dan perdagangan. Trump tidak berundur. Beliau berkata tidak mahu lagi membuang masa dengan rejim yang mengancam kapal, pangkalan dan kepimpinan Amerika serta mengekalkan pendirian untuk menghalang kemajuan nuklear Iran walaupun berdepan risiko pribadi. Dan kemudian, tidak, apa-apa yang berlaku akan berlaku dengan sangat pantas. Kami tidak berfikir untuk jangka masa panjang. Baiklah, teruskan Red. Iran cuba menjual kematian lelaki-lelakinya sebagai syahid dan berjanji untuk membalas dendam. Tetapi adegan itu menunjukkan sesuatu yang lain. Mesin ancaman Teheran telah meletakkan harga ke atas nyawa Trump. Apalagi yang rejim itu masih sembunyikan. Bagaimana tindakan balas ini mengubah permainan? Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan Amerika bermula selepas Komando Pusat Amerika Syarikat menuduh Iran menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Tuduhan Amerika adalah bahawa tindakan itu berbahaya, tanpa justifikasi dan satu pelanggaran jelas terhadap gencatan senjata. Tindak balasnya datang dengan satu siri serangan terhadap struktur ketenteraan Iran. Media rasmi Iran melaporkan bahawa 8 anggota tentera telah terbunuh dalam serangan di selatan Iran. Mangsa yang terkorban dikaitkan dengan tentera udara dan tentera laut dengan laporan di kawasan Bandar Abbas dan Bushehr. Tentera Iran berjanji akan membalas dendam atas darah mereka yang dianggap syahid. Frasa ini mengikuti skrip lama rejim. Apabila mereka kalah, mereka cuba mengubah kekalahan itu menjadi simbol agama dan politik. Namun, kematian anggota tentera ini berlaku sejurus selepas satu provokasi serius di Selat Hormuz, di mana kapal-kapal awam telah diletakkan di tengah-tengah pertikaian. Tindakan balas Amerika tidak berlaku begitu sahaja. Ia berlaku sebagai tindak balas kepada peningkatan ketegangan yang dimulakan oleh Teheran dan kemudian cuba menonjolkan dirinya kepada dunia seolah-olah ia mangsa. Trump bercakap di Ankara tanpa nada diplomatik yang dijangkakan oleh ramai pemimpin Eropah. Dia berkata bahawa perjanjian sementara dengan Iran yang dimeterai untuk cuba menamatkan perang sudah berakhir baginya. Dia juga menyatakan bahawa dia tidak mahu berurusan dengan rejim itu dan memanggil pemimpin Iran sebagai orang yang sakit. Ucapannya bukan sekadar penghinaan, ia adalah satu pendirian politik. Mesejnya mudah. Jika berlaku peningkatan, tindak balas akan datang dengan cepat. Trump sendiri berkata bahawa dia adalah nombor 1 dalam senarai sasaran Iran. Dia menganggap ancaman itu sebagai sebahagian daripada tugas dan menyatakan bahawa dia akan terus melakukan apa yang dianggapnya betul untuk Amerika Syarikat dan dunia. Sepatutnya dia beritahu, dia seorang wartawan yang baik. Sepatutnya dia beritahu lebih awal. Mungkin dia tidak akan melarikan diri. Ini adalah profesion yang sangat berbahaya. Tidak, saya adalah nombor dalam senarai bunuh Iran. Mereka adalah orang yang baik-baik. Saya adalah nombor itu, jadi saya tidak tahu. Saya tak boleh beritahu awak tentang itu. Tapi sebenarnya saya tak kisah. Sebab saya sedang buat kerja saya dan saya buat, harapnya, lebih baik daripada sesiapa pun yang pernah buat. Ayat itu berat kerana ia tidak muncul secara bersendirian. Pada bulan Mei, terdapat laporan bahawa ahli parlimen Iran membincangkan cadangan ganjaran sebanyak 50 juta euro terhadap Trump. Laporan antarabangsa lain menyebut kira-kira 58 juta dolar.
Apabila jumlah itu dibaca dalam mata wang Iran, ia menjadi angka berbilion. Rejim itu cuba meletakkan harga ke atas kepimpinan Amerika sambil menampilkan diri sebagai kuasa moral. Disitulah kontradiksi itu menjadi jelas. Ancaman itu juga menjadi nyata di luar parlimen. Ahli Majlis Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran secara terbuka mempertahankan ganjaran berjuta-juta terhadap Trump dan turut bercakap tentang mempersiapkan penyokong rejim di dalam Amerika Syarikat. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar ungkapan di jalanan atau spanduk radikal dalam demonstrasi. Ia adalah budaya politik dendam yang dipupuk oleh tokoh-tokoh yang berkait rapat dengan sistem Iran itu sendiri. Trump muncul sebagai sasaran kerana beliau adalah presiden yang membenarkan penghapusan Soleimani pada tahun 2020 dan kini menjalankan dasar yang lebih tegas terhadap program nuklear serta tekanan Iran di Teluk. Iran membalas dengan mengatakan bahawa mereka telah menyerang kemudahan tentera Amerika di Bahrain dan Kuwait. Penggawal revolusi cuba menggambarkan operasi itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat. Namun, cubaan untuk menunjukkan kekuatan itu datang bersama satu lagi berita buruk untuk Teheran. Republik Amerika sudah pun menyerang sasaran rejim dan Washington telah membatalkan kebenaran berkaitan penjualan minyak Iran. Kerana kita mempunyai lebihan minyak sebab kita telah mengeluarkan kapal-kapal dari selat itu dan harga akan jatuh dan saya telah meramalkan semua ini. Saya betul tentang semuanya dan sudah lama begitu. Begitulah cara saya menjadi presiden. Begitulah saya menang 3 pilihan raya. Pada pilihan raya kedua, saya menang dengan cemerlang. Itu adalah pilihan raya yang dicurangi, tetapi saya tetap betul. Dan Trump cuba memecahkan ugutan itu. Dia berkata, apa-apa yang berlaku akan diselesaikan dengan cepat dan menegaskan bahawa Amerika Syarikat mempunyai banyak minyak. Presiden Amerika cuba melucutkan keupayaan Iran untuk menggunakan tenaga sebagai ancaman terhadap Barat. Mark Rutte, Setiausaha Agung NATO, memberikan sokongan terbuka kepada reaksi Amerika. Beliau berkata, serangan baharu Amerika Syarikat terhadap Iran adalah benar-benar perlu dan menyatakan bahawa apabila berlaku pelanggaran gencatan senjata oleh Iran, tindak balas yang tegas adalah sangat penting. Kenyataan ini penting kerana ia dibuat dalam sidang kemuncak NATO di Ankara di hadapan para pemimpin yang seringkali cuba mengawal tindakan Trump. Kali ini, Ketua Pakatan itu menegaskan bahawa Amerika Syarikat masih komited dengan NATO dan turut menganggap peningkatan perbelanjaan pertahanan oleh negara-negara Eropah dan Kanada sebagai satu kemenangan politik untuk Trump. Pakatan Demokrasi. Ini menjadikan kita lebih kuat dan hari ini kita berkumpul untuk membuktikannya. Dan saya sentiasa tahu bahawa Presiden Trump dan Amerika Syarikat benar-benar komited dengan NATO. Tetapi terdapat ketidakpuasan besar bahawa orang Eropah tidak membayar sama seperti orang Amerika. Dan ini adalah kekecewaan Amerika Syarikat yang telah wujud sejak zaman Eisenhower. Kesatuan Eropah juga telah turut serta dalam tekanan terhadap Teheran. Ketua Dasar Luar Blok itu, Kaja Kajakalas, berkata serangan Iran adalah tidak boleh diterima dan menyukarkan lagi perbincangan yang sudah pun sukar untuk menamatkan perang. Reaksi ini menunjukkan bahawa Iran menjadi lebih terasing pada saat ia cuba memaksa naratif penentangan. Trump juga meletakkan program nuklear Iran di tengah-tengah krisis. Bagi beliau, keutamaan tetap adalah menghalang Iran daripada memiliki senjata nuklear. Perjanjian sementara itu gagal mengekang sikap agresif rejim di laut. Dan ini menguatkan pandangan bahawa Teheran menggunakan rundingan untuk bernafas, menyusun semula kekuatan dan kembali memberi tekanan. Apabila Presiden Amerika berkata bahawa beliau tidak mencari perjanjian jangka panjang, beliau sebenarnya mengatakan bahawa beliau tidak lagi menerima diplomasi yang hanya menunda masalah sementara rejim terus mengumpul kuasa. maksudnya sekarang ada percaturan minyak. Kita ada banyak minyak. Dan apa-apa sahaja yang berlaku akan berlaku dengan sangat cepat. Kita tidak berfikir untuk jangka masa panjang. Di tengah-tengah tekanan ini, Trump meningkatkan tuduhan mengenai penindasan dalaman di Iran. Dia menyatakan bahawa rejim itu telah membunuh 52,000 penunjuk perasaan dalam tempoh 3 bulan yang lalu. Mereka perlu dihentikan dan mereka telah membunuh ratusan ribu orang. Mereka telah membunuh 52,000 penunjuk perasaan dalam tempoh 3 bulan yang lalu. Trump telah membawa ke meja antarabangsa apa yang cuba disembunyikan oleh Teheran di dalam negara mereka.
Rejim yang mengancam Trump juga dituduh menindas rakyatnya sendiri apabila penduduk turun ke jalan menentang pemerintahan diktator agama, kelaparan, rasuah, dan kawalan kejam terhadap kehidupan seharian. Bahagian ini sangat penting kerana ia membongkar kepura-puraan moral Iran. Rezim itu bercakap tentang kedaulatan, kesyahidan dan penentangan, tetapi amalan mereka adalah menindas pembangkang, mengancam pemimpin asing dan menggunakan rakyat sendiri sebagai perisai politik. Trump telah memanfaatkan kelemahan itu dengan tepat. Dengan mengatakan bahawa dia sanggup mati tetapi akan terus melakukan apa yang dia anggap betul, dia menjadikan ancaman Iran sebagai bukti bahawa tekanan perlu diteruskan. Kehadiran Trump di Ankara juga berfungsi untuk mengubah kedudukan NATO. Sementara Iran cuba mencetuskan krisis di Teluk, Trump menekan sekutu, bercakap tentang pertahanan, menuntut gas dan masih meletakkan isu seperti Ukraine, Turki, Israel dan China di meja yang sama. Dia memuji Recep Tayyip Erdogan kerana kekal di luar perang antara Israel dan Iran atas permintaannya. Dia bukan peminat Bibi dan juga bukan peminat Israel, tetapi dia tidak terlibat dalam perang itu. Dia boleh saja terlibat dengan mudah, tetapi dia memilih untuk tidak terlibat. Atas permintaan saya, dia tidak terlibat dalam perang itu. Dia telah menjadi sekutu yang hebat. Marco boleh beritahu awak bahawa kita memang ada. Dan beliau menunjukkan bahawa beliau masih menilai keputusan yang melibatkan pesawat pejuang F-35 untuk Turki. Ia adalah negara NATO. Jadi sama ada kita akan melakukannya atau tidak, saya masih belum membuat keputusan sepenuhnya. Tetapi saya akan katakan bahawa beliau telah melakukan segalanya. Beliau telah membantu kita dalam banyak cara. Dan awak tahu siapa lagi yang telah baik kepada kita? China. Kenyataan itu mengganggu pihak-pihak yang lebih suka diplomasi yang boleh dijangka. Tetapi ia menunjukkan bagaimana Trump menggunakan setiap jawapan untuk mengubah percaturan dan memastikan pihak lawan tidak tahu apa langkah seterusnya. Israel memerhati pergerakan ini dengan penuh perhatian. Ketegangan dengan Turki meningkat kerana Erdogan memperkeras retorik terhadap Israel, manakala tokoh-tokoh Israel menganggap Ankara sebagai ancaman strategik yang berpotensi pada masa hadapan. Walaupun begitu, Trump cuba menggunakan hubungannya dengan Erdogan sebagai penghalang untuk mengelakkan perang daripada merebak. Pesanan ini tidak menyenangkan bagi semua pihak. Washington mahu menghalang Iran daripada mara ke hadapan, tetapi juga mahu mengawal siapa yang terlibat dan siapa yang tidak dalam konflik ini. Krisis kini berterusan dengan 3 medan terbuka. Di Teluk, Selat Hormuz kekal sebagai titik ketegangan untuk kapal-kapal dan pasaran. Di Ankara, NATO cuba menunjukkan perpaduan, sementara Trump memaksa sekutu-sekutu memilih pihak. Di Tehran, rejim Kuba menyembunyikan kerugian mereka di sebalik janji untuk membalas dendam. Persoalannya ialah, berapa kali lagi rejim akan memuji Trump sebelum mereka sedar bahawa ancaman terhadap Presiden Amerika, kapal dagang dan program nuklear tidak akan dianggap sebagai sekadar retorik propaganda. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan buat sumbangan keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.